Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini video ni adalah untuk menjawab soalan-soalan yang kita tak dapat jawab semalam ya dalam sesi Insta Live mengenai IUI sebagai rawatan fertility. Okey. So soalan pertama adalah daripada Puan Ira Afifa. Salam Dok, untuk polip perlu treat polip dahulu atau boleh go for IUI, atau chance IUI rendah if ada polip. Okey. So selalunya kalau ada polip kita nampak melalui ultrasound scan, kita akan tengok juga saiz dia, and especially kalau polip tu saiz dia 1 cm and above ya, kita galakkan untuk buang polip tu dulu ya, sebab kita dapati mereka yang kita buat operation buang polip tu ya, mereka ada chance yang lebih tinggi untuk mengandung, dan ada juga insyaAllah yang selepas buang polip tu dia dapat mengandung secara natural ya. So seterusnya soalan Dila Din. Salam doktor, selepas dapatkan second dose vaksin boleh ke terus buat IUI? Ya boleh puan, kalau nak buat kita galakkan ambil vaksin, complete vaksin sebelum mengandung ya. So kalau dah dapat second dose insyaAllah dah boleh teruskan TTC. Seterusnya daripada by Daisy Girls, perlu ke trigger shot doktor? Okey, so trigger shot ni adalah satu injection suntikan yang diberikan kepada wanita yang melalui rawatan IUI, di mana telur tu kita nak bagi ovulasi berlaku ya. So kita buat scan ya pada hari ke-8, ke-9 bila telur tu dah besar, dan lepas tu kita bagi trigger shot untuk telur tu matang dan ovulasi berlaku. So ini adalah salah satu rawatan yang biasa kita berikan kepada medicated cycle IUI ataupun IUI cycle yang stimulated, yang kita bagi ubat hormon. Perlu ataupun tidak, so selalunya ada pilihan ya, kalau couple tu nak ambil dan kita boleh time nak buat IUI. Okay? Tapi kalau tak nak ambil trigger shot, isunya adalah kita tak tahu bila ovulasi tu akan berlaku. So kita akan buat scan, kita akan kita mungkin perlu mengagak ya bila agaknya ovulasi tu berlaku, sebab kalau boleh kita nak buat IUI sebelum ovulasi tu berlaku, sebelum telur tu pecah, sperma tu dah tunggu dah. Sebab telur tu dia available 24 jam. The best thing to do ialah biar sperma tu berada menunggu ketibaan telur tu untuk disenyawakan. Okey. So mohon puan bincang juga dengan doktor untuk untuk sama ada sesuai tak nak ambil, perlu tak ambil trigger shot ataupun tak perlu. Seterusnya adalah Puan Nur Aini Ismail. Doktor, risiko ubatan dari IUI apa ya pada wanita? So sebab IUI ni dia basically a bit low dose ya, dia ubat makan dan juga ubat injection, hormon tu dos dia pun rendah. Kebanyakan wanita yang melalui rawatan IUI ni tidak mempunyai apa-apa side effect ataupun risiko. Okey, tetapi masa pemantauan ada juga segelintir wanita ya, peratus yang rendah, di mana dia boleh mempunyai banyak folikel, lebih daripada 4 contohnya. So kalau ada banyak folikel, rawatan IUI terpaksa dihentikan di situ, tak boleh teruskan dengan kita letak sperm dalam rahim, sebab kita khawatiri terlampau banyak telur untuk disenyawakan, takut boleh mengandung kembar lebih daripada 2 ya. So selalunya kalau ini berlaku ataupun dipanggil hyperstimulasi, kita mungkin terpaksa hentikan rawatan tu. Okey. Seterusnya adalah Puan Siti Nur 1107. Salam doktor, kalau tinggal satu tube boleh buat IUI ke tidak? Kalau tinggal satu tube boleh tu boleh ya, tetapi lebih kepada kita nak telur tu yang besar tu pada tube yang tak yang masih ada. Okay? So katakan kita buat IUI, kita bagi ubat ya, kita tak boleh kontrol adakah ovary kanan ataupun ovary kiri yang akan besar. Okay? Kalau telur tu belah bahagian tube tu masih ada dan kita boleh teruskan. Tapi kalau telur tu membesar, bahagian tube tu dah yang dah potong ataupun yang kita dah buat salpingectomy sebelum ni, maka kita tak boleh nak teruskan rawatan IUI tersebut. Okey. Dan juga kita kena tengok kenapa tube tu dipotong. Adakah sebab dia tersumbat ya, ataupun adakah dia sebab
mengandung luar rahim sebelumnya, ya. Dan kita nak tahu status tube yang sebelah sana yang elok tu. Okey. Sebab kadang-kadang kalau tube tu tersumbat disebabkan endometriosis, ya, disebabkan jangkitan, kita lebih ke arah rawatan IVF rather than IUI. Okey. Kalau nak buat IUI boleh tu boleh, tapi couple kena faham ini antara risiko yang boleh berlaku, dan sekiranya tak berjaya dengan rawatan IUI ni, ya, kena bincang balik dengan doktor dan mungkin perlu step up ke rawatan IVF. Seterusnya adalah Puan Aisyah Syafika, ya. Dok, memang ovulasi pada hari ke-14 ke ovulasi plus minus date? Okay, so basically selalunya kalau wanita tu cycle dia 28 hari, ovulasi akan berlaku 2 minggu sebelum haid. So that's why dia hari ke-14. Tapi kalau dia cycle dia hari ke-30, so ovulasi akan berlaku 2 minggu sebelum haid dia. So ovulasi berlaku pada hari ke-16. So lambat sedikit. So itu antara perkara yang berlaku. So of course ada plus minus 1 day also. Okay. So tak semestinya tetap hari ke-14. Okay. So yang pentingnya adalah bersama 2 hingga 3 kali seminggu, ataupun bersama lebih kerap pada waktu subuh untuk menaikkan chance dia. Dia tak semestinya bila ovulasi bersama, tak. Dia basically kita nak sperma tu berada di dalam rahim sebelum ovulasi tu berlaku. Okay, kalau kita tengok kajian, ya, hari apa yang paling tingkatkan chance ataupun peratus kandungan mengandung adalah bila bersama 2 hari sebelum ovulasi. Okey, so sebab itulah kita galakkan untuk kerap bersama dan rather than cuba time bila ovulasi tu berlaku, sebab chances untuk mengandung lebih tinggi bila sperma tu tunggu telur tu sebelum ovulasi berlaku. Seterusnya adalah Puan VNSLC. Doktor, boleh ke kalau endometriosis tak dibuang dahulu dengan laparoskopi sebelum mulakan rawatan IUI IVF, atau dinasihatkan bedah dulu? Okay, so basically situasinya adalah dia ada endometriosis ataupun ada endometrioma, di mana ada cyst, ya, darah beku bertakun dekat ovary dia. So selalunya apa kita buat ialah kita akan tengok faktor lain seperti faktor usia wanita. Kita tengok result telur wanita tu, ya. Kalau result telur wanita tu normal, ya, dan mungkin ada kita boleh buat operation ataupun kita buang endometrioma tersebut. Okay. Tapi kalaulah result telur dia dah kurang, ya, dan ada faktor usia, so kita lebih ke arah IVF dahulu. Okay? Sebab kita tahu bila kita buang cyst tu atau kita buang endometrioma tu, kita khawatir yang kita akan kopek ovary dia, ya, dan kita akan terbuang juga telur-telur yang ada. So kalau telur-telur tu limited numbers, okay, maka kita lebih ke arah IVF, ambil telur tu, senyawakan, bekukan dia sebagai dengan embrio, ya, dan baru buat operation dan baru buat embrio transfer. So kita buat rawatan tu in stages. So setiap couple berbeza, setiap wanita berbeza, kena bincang dengan doktor. Okey, dapatkan maklumat yang terbaik dan lepas tu kita buat plan yang terbaik untuk rawatan IVF ataupun rawatan kesuburan. Daripada Puan Setia Hingga Halal, adakah IVF chance tak lahir bagi yang ada turun up pituitary adenoma dengan prolaktin yang tinggi 961. So basically tak semestinya, ya. Sometimes kita kalau prolaktin tinggi, kita minta puan untuk berjumpa dengan endokrinologis, ya, ataupun doktor pakar bahagian endokrin, pakar hormon, untuk dibincang mengenai apakah rawatan yang terbaik, sebab kita nak hyperprolaktinemia ni dikawal dengan sebaiknya sebelum kita mulakan rawatan fertility, sebab kadang-kadang hormon prolaktin akan ganggu juga dari segi respon folikel kepada ubat-ubat hormon yang akan kita berikan. Okay, so tidak semestinya tengok juga, ya, dan juga of course pada masa sama boleh buat ujian saringan kesuburan, tengok ada tak faktor-faktor lain seperti faktor lelaki, ya, tengok sperma dia, bilangan dia, result telur juga, dan kena buat plan sebaiknya, ya, untuk selepas rawatan untuk prolaktin ni macam mana pula, selepas rawatan dengan untuk microadenoma, pituitary adenoma ni, apakah plan seterusnya. Okay. Puan Setia Hingga Halal juga ada
tanya apa beza pituitary makro dengan micro adenoma. So adenoma ni adalah jenis ketumbuhan di kelenjar pituitary di otak ya, yang mempengaruhi hormon yang dikeluarkan. Di antara hormon yang dikeluarkan adalah hormon prolaktin. Okey. Kalau dari segi makro adalah ketumbuhan yang 1 cm ke atas. Kalau mikro adalah saiz dia kecil, lebih kecil. So kalau makro selalunya lebih ke arah pembedahan ya, mikro yang kecil lebih kepada ubat hormon ya yang kita beri. Tapi apa pun ni bukan bahagian saya ya, minta puan bincang dengan doktor endokrin ya untuk buat plan yang lebih detail ya, dan kena bagi tahu juga hasrat untuk mengandung supaya doktor faham yang puan dalam TTC ya, dan nak tahu apa plan plan jangka panjang ya. Seterusnya adalah Tweet Comel. Salam dok, kalau untuk unexplained subfertility sesuai tak untuk rawatan IUI? Ya, boleh untuk mereka yang ada unexplained subfertility. Maksudnya kita tak tahu kenapa tak ada rezeki lagi, sebab ujian semua nampak normal ya, tube tak block, sperma okey, result telur okey, kitaran haid normal, rahim tak ada polip semua. Yes, boleh cuba IUI ya, tapi kena faham juga ya, IUI dia punya chances tu dalam 1 hingga 10 hingga 15% ya. Maka kalau tak menjadi, kalau tak ada rezeki buat rawatan pertama ya, jangan jangan take a long time untuk come back ya. So kalau boleh teruskan rawatan, sama ada nak buat IUI beberapa cycle ataupun nak terus ke IVF. Itu antara keputusan yang kena buat. Tengok macam mana puan respon, tengok macam mana telur tu naik, berapa saiz dia bila kalau buat rawatan ya. Okey, seterusnya adalah dari puan Husna Sarif, dok, vitamin D apa yang elok untuk TTC? So selalunya vitamin D dia ada banyak brand yang available dekat farmasi. Okey, so selalunya kita galakkan ambil untuk 1000 IU, international unit per day. Okey, so dia ada bentuk pil, dia ada bentuk dalam bentuk oil ya. So terpulang mana-mana yang senang dapat, itu yang kita galakkan ambil. Okey. Daripada puan Janus Naim, doktor, jika low AMH umur 31 years old, kita perlu repeat AMH test ni, how frequent ya doktor? Thank you for the explanation. So selalunya AMH ni kita tak repeat kalau ya setahun sekali. Kita tak adalah buat every 6 month ataupun every month, tak ya. Kalau result AMH tu dah rendah, kita galakkan untuk jangan tunggu lagi, percepatkan rawatan fertility, sebab kita khawatir dan result telur tu akan terus menurun, dan bila dia dah turun lagi susah untuk kita rangsang telur tu. Okay, so kalau boleh insya-Allah, sebab puan usia 31 tahun ya, kualiti tu ada. Mungkin kuantiti telur kita tak ada, tapi kualiti telur tu masih bagus ya, sebab usia 31 tahun ya. So jangan lambatkan rawatan, percepatkan rawatan tu. InsyaAllah walaupun mungkin bilangan tu kurang, telur yang dapat tu kurang, tapi kualiti telur tu bagus ya. InsyaAllah embrio tu bagus dan boleh meningkatkan chance untuk mengandung ya. So kalau tunggu, kita takut faktor kuantiti dan kualiti telur pula yang akan terkesan juga ya, sebab waktu usia. So seterusnya adalah puan Farah Hanum, doktor nak tanya kalau bentuk sperma. Sorry tak sempat salin soalan. So kita hanya dapat sampai daripada puan Farah Hanum mengenai bentuk sperma. Okay, so bentuk sperma ni basically memainkan peranan yang penting, sebab sperma perlu bersenyawa dengan telur untuk reaksi antara sperma untuk bersenyawa dengan telur. Dia bentuk sperma memainkan peranan penting supaya chemical reaction tu mula berlaku ya. So kenapa dia suboptimal ya, kenapa sperma bentuk dia kurang tak seperti yang WHO sarankan, itu adalah soalan yang sukar untuk kita jawab, sebab ada banyak faktor yang boleh mempengaruhi pembentukan sperma ya, daripada faktor genetik, dari segi pembawaan masa kecil ya, dalam perut ibu, masa dia membesar, faktor alam sekitar. So banyak faktor yang kita tak boleh pinpoint inilah sebabnya ya. So
itu selalunya selain daripada of course kalau ada trauma, kalau ada jangkitan, so itu boleh mengganggu dari pembentukan dan pembuatan sperma tersebut. Tapi secara generalnya majority of the cases kita tak tahu kenapa, dan rawatan tu lebih kepada bagaimana untuk mengatasinya rather than macam mana nak banyakkan sperma ataupun elokkan bentuk sperma macam tu, macam mana nak atasi dengan selalunya rawatan IVF ataupun dipanggil X. So alhamdulillah sekian saja, itu sahaja soalan yang tak dapat dijawab masa sesi live IG semalam. So semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekiranya ada apa-apa soalan, insya-Allah saya akan cuba menjawab pada masa akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum.